Buku yang Yaya tengah baca sekarang ni Mudahnya Menjemput Rezeki 2. So Yaya share daripada buku ni tau. Yang ke-17, bab ke-17, tajuknya ialah Allah janji untuk mudahkan, janji istimewa kepada orang yang bertakwa. Kan ayat 1000 dinar, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, akan ditunjukkan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu, dan direzekikan, yarzuqhu min haitsu la yahtasib, tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah, dan siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbu, baginya kecukupan. Ingatlah, siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah mudahkan baginya segala urusan. Seorang pernah menyuarakan kemusykilan yang bersarang di hatinya kepada saya. Maksudnya saya tu kepada penulis. Katanya orang kafir yang tidak solat itu hidup senang, sedangkan kita ini solat sampai begitu sekali pun tidak senang-senang. Pada mulanya saya pun terkesan juga dengan keluhan hatinya. Pun begitu, apabila bertemu dengan firman Allah di bawah, hati pun terubat. Rupa-rupanya kesenangan yang sedang dinikmati oleh golongan yang ingkar perintah Allah bukanlah kesenangan yang sebenar. Nampak seperti sebuah kesenangan, namun hakikatnya ia hanyalah sebuah perangkap buat mereka. Kesenangan itu hanyalah umpan. Surah Al-Baqarah, dalam ayat tu Allah sebut tentang innallazina amanu, sesungguhnya orang yang beriman, dan orang Yahudi, dan juga orang yang Nasrani, dan juga orang Sabi'in. Orang Sabi'in ni orang yang tahu tentang Allah sebelum datangnya Nabi Muhammad. Kiranya siapa pun di antara golongan ni kalau beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, mereka ni buat kebaikan, maka akan peroleh pahala. Tapi maksudnya apa? Syarat dia ialah iman. Syaratnya ialah percaya dan yakin. Syaratnya ialah iman. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhirat, barulah dikira sebagai pahala. Jadi kalau yang tak ni, ia hanya dapat dunia lah. Sedangkan dunia ni kan ada pengakhirannya kan. Maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Sesungguhnya Allah menghendaki dengan memberi harta benda dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka dalam kehidupan di dunia, dan kelak akan melayang nyawa mereka sedang mereka dalam keadaan kafir. Surah At-Taubah ayat yang ke-5. Jadi demikianlah janji Allah kepada orang yang ingkar. Kesenangan yang diberi seumpama umpan untuk memerangkap seekor tikus. Umpannya adalah apa yang tikus suka. Umpan diberi bukan kerana kasih, namun kerana marah. Kita nak tangkap tikus, kita marah dengan tikus. Tikus tu ambil makan, rosakkan barang kat rumah. Jadi nak kita umpan tu, kita letak umpan untuk tangkap dia, dan kerana kita marah, umpan diberi untuk memerangkap. Cuma tikus yang jahil itu tidak tahu sesungguhnya ia bukan nikmat. Ia bukanlah kejayaan seperti yang tikus sangka. Kalaulah si tikus itu tahu, apalah yang mahu dibanggakan, malah menakutkan apabila seseorang yang hidup senang sebenarnya sedang ingkar perintah Allah. Hal ini boleh dilihat di sekeliling kita dan barangkali di dalam kalangan ahli keluarga kita sendiri. Contohnya dalam hal berpakaian. Allah menyatakan dengan jelas sebagaimana di bawah, wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu, dan isteri-isteri orang mukmin, hendaklah mereka melabuhkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Surah Al-Ahzab ayat 59. Jilbab adalah sejenis baju yang lapang yang dapat menutup kepala, muka dan dada. Allah yang perintahkan untuk melabuhkan tudung. Bagaimana halnya orang yang tidak bertudung namun hidup senang? Apakah itu satu nikmat? Ia satu nikmat sementara menunggu azab yang menyiksa. Sebagaimana si tikus tadi. Justru biarpun kita belum hidup senang seperti mereka, namun bila mana dapat taat perintah Allah, sebenarnya kita sudah berjaya. Kita sudah menang. Tentang kehidupan di dunia ini tidaklah perlu berkecil hati sangat, kerana ia bukanlah segala-galanya. Ada satu lagi kehidupan yang lebih bermakna dan perlu lebih bersungguh-sungguh untuk diusahakan. Jadi kita jangan cemburu orang lain senang, kita tengok dia senang tapi dia tak taat perintah Allah pun, jadi kita jangan cemburu. Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan kabar gembira itu dengan panjang lebar sebagaimana berikut. Wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku luas,
maka sembahlah aku sahaja. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, sesungguhnya akan kami tempatkan mereka pada tempat-tempat yang tinggi di dalam syurga, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik pembalasan bagi orang-orang yang beramal. Dan berapa banyak binatang yang tidak dapat menguruskan rezekinya sendiri. Allah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menjadikan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan, sudah pasti mereka menjawab Allah. Maka betapakah mereka dapat dipalingkan dari jalan yang benar. Subhanallah. Jadi janji Allah kan, janji Allah bukan janji manusia kan. Janji Allah maksudnya janji Allah sangat hebat. Begitulah janji Allah kepada orang yang bertakwa dan bertawakal. Bila hati terasa, maksudnya hati kita hidup lagi lah. Alhamdulillah kan. Jadi janji Allah kepada orang bertakwa dan bertawakal, apa dia? Pertama, dijanjikan jalan keluar dari masalahnya. Sebab tu bila kita ada masalah, sebenarnya masalah tu datang dengan dah siap dah sekali dengan jalan keluar. Allah dah siapkan jalan keluar dah. Jadi kita hanya perlu sabar dan solat kan. Kedua ialah diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Itu yang wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang ketiga, dicukupkan segala keperluannya. Akhir sekali, dijanjikan dimudahkan segala urusannya. Masa dalam proses uruskan paling terasa ialah bila lepas arwah suami meninggalkan, yang banyak kali menyebabkan rasa macam tercengang. Apa benda ni? Apa aku nak buat ni? Macam bila orang terangkan tu, rasa macam sebab tak faham apa benda. Tak pernah buat, tak pernah dengar. Urusan-urusan lagi-lagi yang melibatkan dokumen kan. Rasa macam alamak, aku letak kat mana. Banyak gila lah, banyak gila yang nak kena diuruskan. Dan sekarang ni masih dalam proses menyesuaikan diri tanpa suami kan. Memang nampak lah Allah uji, tapi Allah bantu. Semua orang macam tu kan. Cuma kita perasan tak perasan je. Ujian tu sentiasa ada. Bak kata Ustaz Wadi pun, tangan kita terluka pun, itu adalah ujian. Sekecil-kecil ujian pun, lepas tu mesti lepas tu Allah akan bantu semula. Orang extrovert, kan ada orang introvert, ada orang extrovert kan. Kena berkongsi untuk semangat. Ada orang dia kena menyendiri baru dia boleh pulihkan semangat kan. Saya kena bercampur. Sebab tu masa lepas first kali lepas habis Tiedah, masuk seminar penulisan Mega Bunda Nur kan, untuk boom balik semula. Tapi masa first pergi tu, memang cakap terus terang, memang tak boleh nak bercampur. Tak boleh nak bercampur apa? Tak tahu nak cakap apa, tak tahu nak respon macam mana, tak tahu nak berhadapan macam mana. Tapi campak, macam seolah macam campak je pen ni kan. Campak je, tengok apa jadi dengan pen tu. Macam tu lah seolah macam campak diri masuk ke seminar penulisan Mega Bunda Nur tu. Nak tengok diri okey ke tak, lepas tu jadi apa. Kadang ada buku tu, subhanallah, dah tak ingat isinya, sangat bermanfaat. Alhamdulillah. Itulah rasa macam kan, bila baca sendiri, dia lain tau. Dia punya efek dia dengan sambung lagi cerita. Allahu Akbar. Bila baca sendiri dengan suka baca sambil dengar, tu cakap alang-alang macam ni, baik aku baca, aku share dengan orang sekali. So macam saya tak langsung dia sama-sama berkongsi kan. Jadi insyaAllah lah, terima kasih sebab bagi tahu. So tengoklah esok insyaAllah, lepas hantar dia orang sekolah, esok akan continue lagi. Tengoklah buku apa, buku ni ke, buku lain ke, tengok sambungannya macam mana nanti. InsyaAllah jumpa lagi. Jika panjang umur, berrezeki, sihat tubuh badan. Jumpa lagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.